أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Saya rasa ni kena ada speaker ustaz. Nak lawan suara ibu-ibu ni lah. Nak lawan suara. Seorang lawan 20, 25. Mana 20. Ramai lah saya kenduri ke apa ramai kereta ni kata. Tak biasa ramai sangat ni. Alhamdulillah. Selesa lah. Selesa. Tak ada tersumbat mana-mana dah. Eloklah tu. Ustaz, sepatut lagi lama dah pindah sini kot Ustaz. Sepatut lama dah pindah sini kot. Ya, patutnya macam tu lah. Mudah-mudahan istiqamah lah. Seorang lagi tak cukup ni. Ada 3 lagi datang. Ustaz, ada. Ya. 3 lagi datang. 3 lagi. Lepas tu nak duduk mana? Lepas tu nak duduk mana? Ni meja ada satu lagi orang. Meja dah boleh ada boleh ni boleh. Okey, insya-Allah. Baik, kita buka kitab Sirah Nabawiyah Sirah ada kata beli buku baru? Tak ada. Ustaz ada jual ke? Beli kat Shopee je. Shopee. Sirah ni dia kunci dia Sirah Nabawiyah Rahik Makhtum. Itu berapa Ustaz? Yang ni berapa sekejap? Haji Nasib beli 100. RM100. Tu yang kulit tebal. Kulit tebal. Ni kulit paling nipis Indonesia ni. Ada? Asal dalam RM60, RM60,000. Lagi mahal. Rupiah. RM60,000. Saya tengok tadi dia tebal. Tebal. Ini kulit ni tengok, kulit warna coklat ni. Lagi habis murah dah ni. Cetakan Nabi. Baik, muka surat berapa kita ni? Siapa yang tak ada lagi? Mana ada ya? Buku je ada. 108. Cerita Sayyidina Umar masuk Islam ni udah Saya 104. 104. Saya masuk Islam. 104. Ya ke? Saya rasa macam dah cerita. Sayyidina Umar masuk Islam dah habis dah cerita ni. Quraisy tercenung di hadapan Rasulullah. Baik, boleh ready Baik, macam ni saya nak tanya dulu. Siapa yang tak ada kitab lagi? Angkat tangan. Apa orang nak beli? Yang nak beli. 5 Kita ni Kitab ni lah kita ni. 6. 1 2 3 4 Itu Jami ke Rumi? 6 7 8. Okey. Ni saya lepas ni saya akan cuba cari kat internet lah. Kita beli kat internet lah mudah. Beli kat internet 8 lagi lah 8 lagi. 9. Pengarang siapa Ustaz? Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Bahasa Melayu lah. Sofi ni ada Safiur Rahman. Kita cari yang murah lagi lah. Lepas tu tambah RM5 lagi. Cari murah tu tambah RM5. Komisen saya. Kos tempoh ya. Kos atas angin. Dah, nanti saya beritahu kat WhatsApp lah. Boleh?
Dalam grup WhatsApp lah, insya-Allah. RM2 dah lah. 50 ha. RM2 je. RM2. Dia banyak ada. Tak lah, saya gurau je tu. Tak ada lah. Ustaz milioner. Amin. Baik, kita tengok. Kita dah habis cerita Saidina Umar masuk Islam. Kita sudah cerita bagaimana Saidina Umar masuk Islam. Dan kalau kita tengok hikmah yang terbesar daripada Saidina Umar masuk Islam, memberi motivasi kepada umat Islam yang lainnya. Berani jadi berani, jadi tak takut dah pada orang Quraisy, kafir Quraisy. Berani menunjukkan keislaman, berani beramai-ramai masuk ke Baitillah. Nah, dulu yang masuk dekat Mekah dekat Baitullah ni, depan Kaabah ni Nabi seorang je berani. Ya, itu pun sebab apa dia? Nabi lah. Nabi memang takut ke Tuhan je. Satu lagi sebab Nabi ada jaminan daripada Abu Talib. Yang lain tak berani sembahyang dekat Kaabah. Tapi bila Sayyidina Umar masuk Islam, maka mulalah umat Islam mula berani masuk Kaabah. Mula berani masuk Kaabah, sembahyang dekat Kaabah, tawaf dekat Kaabah, baru berani. Ini hikmah paling besar waktu ketika itulah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita sambung. Setelah dua pahlawan gagah berani, iaitu Saidina Hamzah dan Saidina Umar, masuk Islam. Selang berapa hari dia pun dia masuk Islam? 3 hari je beza. Ingat Maka mendung serasa menggelantung. Bahaya bahasa ni. Dan orang musyrik kerepotan mencari bentuk penyiksaan dan tekanan terhadap orang Muslim. Baik, maknanya apabila masuk Islam ni, maka bagi orang kafir terasa mendung. Mendung mendatang. Merasa makin susah bagaimana nak menanggapi dan nak menyeksa, memberi ancaman kepada orang muslimin. Mereka berusaha mengajukan pelbagai macam penawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memungkinkan bisa diajukan dengan tujuan untuk menghentikan dakwah, membuat penawaran-penawaran kepada Rasulullah dengan harapan dapat menghentikan dakwah Nabi. Mereka tidak sedar apa yang sudah mendapat siraman sinar matahari tidak akan ada lagi ertinya sehelai sayap nyamuk di hadapan dakwah beliau. Tidak heran jika semuanya gagal mencapai apa yang diharapkan. Ini istilah sastra Indonesia lah ni, saya pun tak boleh nak urai lah, tapi kita boleh faham lah maksud dia tu. Ibnu Ishaq menuturkan, aku diberitahu Yazid Ibnu Ziyad daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah, ni Utbah bin Rabi'ah ni kepala Hamlah silah dia kepala ni lah, yang termasuk pemuka Quraisy, berada di tengah-tengah sekumpulan orang Quraisy. Sementara pada waktu sama Nabi sendiri sedang berada duduk di Masjidil Haram sendirian. Utbah berkata, wahai orang Quraisy, bagaimana jika aku hampiri Muhammad? Aku berembuk dengannya, maka aku bersemuka dengannya. Berembuk tu bersemuka. Dan kutawarkan kepadanya dua perkara. Mana tahu dia mahu menerima sebahagian di antaranya. Lalu kita berikan kepadanya apa yang dia mahu dan tidak mengganggu kita lagi. Hal ini terjadi setelah Hamzah masuk Islam dan mereka melihat pengikut Rasulullah semakin lama semakin banyak. Bagus begitu wahai Abul Walid. Hampirilah. Abu Walid ni Utbah lah. Abul Walid maknanya ayah kepada Walid. Utbah ni ada anak nama Walid. Jumpalah dia, hampirilah dia dan ajaklah dia berembuk, bersemuka, bersembang. Maka kata mereka, maka Utbah pun menghampiri baginda Nabi, duduk di hadapan baginda, lalu berkata, wahai anak saudaraku, engkau termasuk golongan kami dari segi keluarga dan keturunan, dan aku tahu juga kedudukan kamu. Engkau telah membawa satu urusan yang besar kepada kaummu, yang dengan urusan itu engkau memecah belahkan persatuan mereka, membodoh-bodohkan harapan mereka, mencela sesembahan mereka dan agama mereka, mengingkari sesiapa pun dan termasuk dalam golongan leluhur mereka. Sekarang dengarkanlah, aku nak menawarkan kepadamu beberapa hal dan engkau boleh memeriksanya. Siapa tahu, mana tahu engkau boleh menerima di antaranya. Maka baginda pun bersabda, kalau macam tu katakanlah, sebutkanlah, aku dengar. Wahai anak saudaraku,
Jika engkau menginginkan harta kekayaan sebagai pengganti daripada apa yang engkau bawa ini, yakni dakwah ini, maka kami siap untuk menghimpunkan harta kami untuk diserahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kedudukan, nombor satu, offer harta, kan? Yang kedua, kalau engkau menginginkan kedudukan, maka kami akan angkat kamu sebagai pemimpin kami, dan kami tidak akan menyisakan bagi orang selain dirimu. Maknanya engkau lah yang nombor satu. Jika engkau menginginkan kerajaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Jika engkau tertimpa penyakit yang tidak boleh engkau ubati sendiri, maka kami akan carikan ubat bagi kamu. Dan kami siap mengeluarkan apa saja belanjanya sehinggalah engkau sembuh. Terlalu mudah bagi pelayan kami mencari seseorang yang boleh mengumati. Baik. Dalam lafaz lain disebutkan, apabila Utbah selesai berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengarkan. Maka baginda bertanya, "Apakah engkau sudah selesai berbicara, wahai Abdul Walid?" "Ya," jawab Utbah, yang juga boleh dipanggil sebagai Abdul Walid. "Sekarang gantilah, dengar pula aku nak bercakap." Okey, baik. Akan aku lakukan. Baik, mana Nabi dengar dulu, lepas tu Nabi minta ganti. Okey, sekarang ni dengar hak aku pula. Maka baginda Nabi pun bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun baca surah Fussilat, ayat 1 hingga 5. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. Hamim, diturunkan dari yang maha pemurah lagi maha penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mahu mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepada kami. Baginda terus membaca dengan bertumpu kepada kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya. Nabi tak tangan ke belakang. Utbah mendengarkan, menyemak bacaan baginda sehinggalah sampailah ayat sajadah, ayat sujud sejadah. Lalu baginda Nabi bersujud. Kemudian baginda bersabda, "Wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang baru sahaja engkau dengarkan. Setelah itu terserahlah kepadamu." Maka Utbah pun lalu bangkit menghampiri rakan-rakannya yang saling berbisik. Utbah pun bangun setelah selesai apa Nabi duk baca Al-Quran tadi. Dia bangun pergi kat kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia duk bisik-bisik lah. Tengok tu Utbah jadi apa lah tu. Jadi apa lah. Kenal lah tu. Utbah kenal lah tu. "Kami berani bersumpah demi Allah, raut muka Abul Walid berbeza dengan raut mukanya saat dia mula-mula pergi tadi." Bila balik lepas jumpa Nabi tadi, hak kedua ni nak patah balik kat kawan dia, berubah wajah. "Apa yang terjadi kepadamu, wahai Abu Walid?" tanya mereka setelah dia bergabung kembali dengan kawan-kawan dia. "Tadi aku mendengar suatu perkataan yang demi Allah tidak pernah aku dengarkan yang seperti itu sama sekali. Demi Allah itu bukan syair, bukan ucapan sihir dan tenung. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku, serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya dan hindarilah dia. Demi Allah, perkataannya yang aku dengarkan tadi benar-benar suatu khabar yang besar, berita yang besar. Jika bangsa Arab mahu menerimanya, maka dengan kehadirannya kalian tidak memerlukan lagi bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya lah yang akan menjadi kerajaan kalian pula, dan kemuliaannya lah yang menjadi kemuliaan kalian. Jadilah kalian orang yang paling berbahagia kerananya." Demi Allah, kawan-kawan dia balas balik. Demi Allah, dengan lidahnya, yakni lidah Nabi, telah menyihirmu wahai Abul Walid, kata mereka.
ini pendapatku tentang dirinya, maka terserahlah kepada kalian, katanya Abul Walid. Baik. Mula cuba nak menawar kepada Nabi lah. Apa dia tawaran tadi? Yang pertama, harta. Semua orang kaya dekat kota Mekah tu minta serah harta bagi ke Nabi. Mana Nabi lah yang paling kaya. Rasa mereka? Ya, maknanya apa dia? Hipotesis kita berjaya. Baik. Moral of the story. Kesimpulan je pukul 12 nanti. Tak sampai lagi kesimpulan. 20 minit. Baik. Seterusnya, yang kedua apa yang ditawarkan tadi? Kuasa. Dan sememangnya dua perkara ini sebenarnya tambah satu lagi, iaitu satu lagi wanita. Nah, harta, tahta dan wanita. 3 perkara inilah yang kalau guna cara betul, betul jalannya. Tapi kalau terseleweng niatnya, maka rosak habis. Baik. Harta, dengan harta ramai orang menghabiskan masa kerananya. Betul? Dia jadi Tuhan lah, jadi Tuhan. Sebab harta, ramai orang habiskan masa kerananya. Kerana dia menjadikan harta itu sebagai Tuhan. Kalau satu lagi tahta. Kalau orang tu dah ada harta, maka apa lagi dia nak? Dia nak kuasa, kedudukan. Dia nak orang tahu dia ni berkuasa, powerful. Dia cakap apa-apa orang dengar. Tetapi dua perkara tadi, apabila dah ada dekat dia, maka akan datang yang ketiga, wanita. Kalau dia terhanyut sama, maka rosak, hilanglah hartanya, hilanglah tahtanya tadi. Ramai orang yang terkena 3 penyakit tadi. Ustaz boleh jadi dia tahan dengan wanita, tapi tak tahan dengan harta. Cerita ustaz kan, cerita orang lain. Boleh jadi dia tahan dengan harta, tapi tak tahan dengan wanita pula. Boleh jadi dia tahan dengan harta, tahan dengan wanita, tapi dia tak tahan dengan tahta, jawatan. Ustaz ni lama dah berceramah, berjuang, rata-rata orang kenal. Ustaz jadi calon tak? Next level. Jadi calon tak Ustaz? Nanti Menteri Agama tu Ustaz lah tu. Itu Ustaz aku. Betul tak? Kalau dia bukan tak salah, bukan salah. Tapi kalau tak kena niat, lari. Sebab kadang-kadang nak mendapatkan tu, kita akan menghalalkan banyak benda yang haram. Contoh paling mudah ni sekarang ni kan bising tak? Nak PRN kan? PRN pilihan raya ni. Saya daripada dulu saya tak setuju kalau balik kampung nak mengundi tapi bagi duit minyak. Bagi duit minyak ke duit bas ke, saya tak setuju. Balik kampung tak? Balik. Suruh anak balik. Nanti kita bagilah 300 duit minyak. Ataupun yang duduk Kuala Lumpur tu balik kampung, duit tiket bas. Berapa tiket bas? 200, 300. Perkara memberi duit tu, orang panggil sedekah ke panggil rasuah? Rasuah ke sedekah dia tanya ni? Rasuah ke sedekah panggil tu? Bukan panggil rasuah, itu memang dah ada peruntukan daripada peruntukan parti. Ya, peruntukan tu parti, tapi tujuan dia untuk apa tu? Untuk balik mengundi. Tanggungjawab mengundi ni tanggungjawab parti ke tanggungjawab individu? Individu. Dah individu lah kena tanggung. Kenapa parti kena tanggung? Bila parti tanggung jadi sedekah. Betul? Tapi sedekah tu betul ke konsep sedekah macam tu? Sedekah ni pemberian orang yang lebih mampu kepada orang yang kurang mampu untuk membantu kehidupan dia. Sedangkan dalam urusan pilihan raya ni, urusan menentukan keputusan, menentukan siapa yang jadi ketua. Urusan menentukan siapa jadi ketua, dia melibatkan keputusan kita. Kita nak pilih siapa-siapa. Jadi rasuah ini adalah pemberian yang boleh mengubah ataupun menentukan keputusan. Rasuah ni pemberian
yang boleh mengubah sebarang keputusan dengan sebab memberi itu. Jadi kita tidak ada logik di situ dah. Kita hanya ambil atas dasar dia tolong kita dah. Itu jadi rasuah. Kalau tolong orang susah, sebab apa dia susah makan, susah nak hidup, itu sedekah, ya betul. Ni dia bukan tujuan nak tu. Yang ni ceritanya cerita mengundi. Cerita mengundi. Kalau betul macam tu, sepatutnya peruntukan yang sama kena ada setiap kali balik raya. Balik raya, balik kampung, belanja belaka. Jangan cerita pilihan raya baru nak belanja ni. Ni orang panggil raya yang tak ada ketupat ni lah. Raya tak ada ketupat ni. Baik. Ada orang cuba menghalalkan dengan alasan yang tadi. Tapi saya tetap dengan ilmu saya. Saya kata benda ni tetap rasuah. Pemberian yang mengubah keputusan itu rasuah. Sebab kita nak pilih pemimpin bukan atas duit dia bagi, tapi atas ijtihad kita, sungguh-sungguh kita mana paling layak, mana yang paling membela agama, mana yang paling bila dia naik dia boleh bawa kebaikan untuk agama kita. Tapi kalau sebab bagi rasuah, mana berkatnya? Tak boleh. Benda tu jelas. Pemberian yang boleh buat merubah keputusan. Contoh tak, saya ni pengarah apa dia? Pengarah pejabat tanah. Pengarah pejabat tanah. Ibu-ibu baik dengan saya. Selalu bagi makan. Selalu belanja makan. Tak? Lepas tu apa lagi? Bila datang pejabat, adalah buah oleh-oleh buah tangan tu bagi selalu. Cendera hati, cendera mata, cendera jiwa semua bagi. Jadi agak-agak bila ada proses lepas ni, ada urusan, contoh nak urusan berkaitan dengan tanah, agak-agak saya akan cenderung tolong ke saya akan cenderung untuk adil? Cenderung untuk tolong. Sebab apa, dah baik kan kita. Saya ada dekan dulu tak, dekan waktu saya belajar dulu, dekan fakulti. Orang Indonesia ni dia suka kalau kita bagi dia Milo. Milo mahal satu, Milo kita tak sama dengan Milo dia. Okey. Dia suka bagi Milo. Jadi bila abah saya datang daripada sini, dia tahu dah perangai Indonesia sebab dia ngaji Indonesia juga dulu. Dia kata, ambil ni satu bekas tu, bagi Milo, bagi hadiah lah kepada pesyarah. Pesyarah tu sebut apa saya? Tak boleh ni bagi hadiah ni. Sebab dia dekan. Dia boleh hejah saya punya keputusan sebab saya baik dengan dia. Sebab dia kedudukan dia. Tak boleh ni bagi Milo ni. Dia kata, ginilah Pak Bapak dosen, Pak Ustaz lah, kata. Yang ni bukan sebab dekan. Yang ni sebab ini antara murid dengan guru. Dia kata, ni atas saya, abah saya nak berbakti kepada guru yang mengajar saya. Saya kata macam tu. Kalau atas jawatan dia dekan, dia boleh mudahkan urusan saya, nak lulus, nak apa. Sebab apa? Ada hadiah tadi. Hadiah itu mengubah. Sebab itu hakim dia tak boleh berkawan dengan orang. Dia tak boleh pergi makan rata-rata. Dia tak boleh banyak bersembang dengan orang. Sebab bila baik dengan orang, macam tadilah hakim ni. Hakim dia ada eksklusiviti dia. Hakim dia tak boleh nak macam orang lain. Hakim gaji dia memang mahal. Sebab orang tak boleh nak tawar-menawar dengan dia. Baik, itu orang yang membuat keputusan melibatkan hukum, melibatkan pengurusan harian. Sekarang ni kita buat terbalik sikit lagi. Terbalik apa dia? Kita sekarang ni nak menentukan keputusan siapa nak jadi kerajaan. Betul tak? Jadi pemberian yang boleh mengubah keputusan kita dah ada dah. Sebab apa kita rasa dia ni baik apa semua? Atas ijtihad kita, yang tu dapat pahala. Tapi bila bercampur pula dengan rasuah ni, pemberian orang tu, dia tolong kita buat balik, cenderunglah kita, baguslah dia ni bagi duit kat aku. Kena sokong dia lah. Apatah lagi kalau bersumpah. Kalau tak sokong berdosa. Benda ni kadang-kadang ada orang ambil celah hukum. Saya sebut hak direct lah. Ada orang ambil celah hukum, tak apa, untuk perjuangan agama, kita kata. Saya tak setujulah. Dah maaf lah, paling nak bercampur benda rosak ni. Ar-rashi wal murtashi finnar.
pemberi rasuah, penerima rasuah. Dalam hadis lain, yang mencatat, yang menjadi saksi cita-cita rasuah ni, semua tu dalam neraka. Pegawai immigration nak lepaskan suatu barang, suatu orang daripada sempadan negara, orang tu pun bagi duit kat bawah meja. Duit bawah meja tu dipanggil apa dia tu? Rasuah. Apa keputusan yang berubah di situ? Lepaslah barang. Asalnya terpatut tak lepas, tapi jadi lepas sebab apa? Sebab ada duit bawah meja. Duit bawah meja tu dipanggil apa dia? Rasuah. Jelas lah tu kan. Okey. Yang ringan sikit lagi. Nak masuk anak sekolah asrama. Ya, kena exam. Tapi dia tak lalu jalan exam tu. Dia jumpa dengan guru besar. Ni anak saya, anak kahwin seorang ni, anak saya seorang. Lepas tu, beres bagilah apa-apa hadiah. Jadi itu rasuah ke tidak tu? Sebab bila berubah keputusan dan kita pula ambil hak orang lain, jadi 2-3 kali ganda. Rasuah ini merosakkan negara. Baru sekali itu saya rasa salah. Sebab dulu masa saya berjumat, saya bukanlah makan rasuah. Tapi macam ada kroni-kroni kan. Alamak, aku tak apalah seorang je. Banyak. Pejabat-pejabat kita jadi belaka ni. Hari guru Ustaz macam-macam dapat kan. Bank kita anak kat bank rakyat kan. Macam-macam bagi hari guru. Termasuk ni guru flower kan, kek. Apa tu? Kita ambil je lah. Dah dia bagi kan, tak boleh. Tu hadiah lah. Apa keputusan berubah itu? Taklah, maknanya itu satu rasuah ke satu hadiah ke? Hadiah tak apa. Ni tu tak apa yang tu. Itu tak apa. Tapi yang tak boleh ni kan apa keputusan yang berubah sekarang ni? Tak, macam kita kan bila masalah kat sekolah kan, kita kemukakan kat dia, tak apa, kita bagi duit. Untuk baik sekolah tu. Bukan. Kita ke bank bagi duit? Bank bagi duit. Tu tak apa. Itu panggil hubungan tu. Bank pun dia nak kepada sekolah. Dia pun boleh lepas cukai apa semua, cerita dia lah. Dia apa target dia. Yang tak boleh ni kalau macam kantin sekolah. Tender. Dia nak masuk tender tu. Macam-macam lah dia jamu guru besar kat Tasik Raban tu. Situ tak main lah McD KFC ni, Tasik Raban tu ikan sekor-sekor berapa tu. Itu biasa tu kontraktor duk main situ tu. Tasik Raban. Tapi tu macam guru dia sponsor. Itu tak, tu lain, itu hadiah. Tak ada apa yang berubah di situ. Saya takut saya kena dakwa pula. Kita rasa ni konsep tu faham kan? Jadi kalau kita rasa kita boleh bermain dengan hukum Tuhan, kita ada helah, kita ada illah, kita ada celah hukum yang kita rasa kita boleh jawab depan Tuhan, silakan amal. Saya jawab macam tu je lah. Kita rasa ni untuk perjuangan agama, tak apa, ini dia anggap sedekah. Sebab dia pun susah, dia nak balik tu payah. Dia katakan rasa hujah tu kuat lagi, silakan guna. Tapi saya tak tanggung lah, saya sampai ilmu tu lah. Sebab ilah dia tu jelas. Apa dia? Mengundi ni kena balik ke baru boleh mengundi? Undi pos boleh. Tukar alamat undi tempat kita sekarang ke? Undi pos ke? Dia ada masa. Dia ada masa. Saya Ustaz, saya tak pernah ambil pun. Apa dia? Saya dari Syalam. Saya tak tukar alamat lagi. Kalau saya nak mengundi, saya kena balik Syalam. Tapi saya tak pernah pun ambil duit. Sebab kita rasa tanggungjawab kita. Saya pun balik tak pernah pun balik. Saya nak tukar alamat. Sebab kita nak mengundi kat tempat kita kan. Tapi saya tak akan ambil duit mana-mana kemah panas, apa panggil tu, pondok panas tu, tak akan singgah. Balik kahwin mengundi demo dah ni. Bagilah sikit. Tak ada. Sebab kita jelas dengan ilmu kita, benda ni adalah rasuah. Okey. Dalam undang-undang pun ada benda ni. Dalam undang-undang negara kita pun ada. Dua, langgar rasuah satu, langgar ulil amri pun satu. Ulil amri ni pemerintah. Jadi dia ada di situ ada dua. Jadi dalam hal ini sebenarnya nak selesainya mudah je umat Islam kat Malaysia ni. Mufti kena bersuara. Kalau mufti diam, mana apa dia? Ada orang bunyi, akademik sudah berbunyi. Ahli akademik ni mana ahli cerdik pandai agama sudah berbunyi, sudah bersuara.
Tapi kalau mufti belum bersuara lagi, tak tahulah ada ke tak. Saya nak cari balik. Ada ke tidak suara mufti ataupun jawapan mufti tentang pemberian sewaktu pilihan raya. Pemberian, jelas pemberian sewaktu pilihan raya. Bukan duit minyak saja. Apa rice cooker pun sekali. Batik ke apa semua. Dulu Tok Guru sebut tau. Orang bagi batik ambil, orang bagikan plekat ambil. Tak. Yang penting pangkah bulan. Dia kata macam Tok Guru kata tak. Baik. Sebab apa dia kata gitu? Sebab ni duit kita juga asalnya. Dia kata macam tu, betul tak? Okey, itu satu pendapat lah. Saya tidak nak menidakkan. Tapi bagi kita yang pegang terus pada agama, pemberian itu mana Tok Guru apa? Ambil tapi bukan berpengaruh. Tapi sekarang ni berpengaruh. Mana taknya 500 rumah hari tu. 500 satu rumah dapat. Ada dapat 300 kurang sikit. Previous election kan? Election yang lepas. Memanglah kalau rumah kita cantik orang tak bagi. Ni rumah nak runtuh ni dia bagilah. Baik. Jadi benda ni tak cantik sebenarnya, sangat tak baik dalam agama, tak sihat. Ingat kalau pemimpin tu diangkat, tak kira lah. Kalau pemimpin tu diangkat dengan cara tak betul, agak-agak Tuhan tolong ke tidak? Tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Tanya sikit kan? Ya. Masa kami dulu, masa campaign kan, orang campaign kan, jemput kami ni buat penasihat kesihatan untuk orang yang datang. Lepas tu, pagi tu, dia akan bagi kita orang ni saja kot dia bagi hadiah lah, contoh macam Sagu hati buat kerja kan? Tak apa. Tu tak apa. Tak apa. Sagu hati buat kerja tak apa. Tak. Buat kerja parti tak apa. Saya kata ni. Cuma jangan bayar orang supaya undi kita tu tak boleh. Tak. Tujuan dia bagi tu untuk apa? Sebab dia nak suruh undi dia. Kita dah kita tipu dia satu. Ambil lagi dua. Dah panjang. Kalau siapa ambil, kalau Allah jentik hati dia akan pulang baliklah duit tu. Mana orang punya ustaz 1,000 dia bagi tu. Habis dah duitnya. Kalau 150 boleh nak bagi balik lagi. Kalau nak pulang tu pulang kat siapa? Pulang kat dia baliklah. Pulang kat dia. Apa-apa buat bilik air ke apa tak boleh. Pulang balik. Nak bagi ke masjid pun tak layak untuk masjid. Ada orang kata boleh duit rasuah boleh cuci bagi ke masjid. Ada orang kata macam tu. Ada pendapat. Tapi pendapat duit rasuah bagi ke masjid. Kalau bank punya duit rasuah ke, duit riba ke, tak? Dia bagi ke ni. Kalau buat jalan raya. Tapi dalam Syekh Yusuf Qaradawi sebut tak boleh. Tak boleh untuk tempat yang suci dalam agama. Buat jalan Boleh air tak apa. Jalan tak. Jalan boleh Jalan raya. terus bank lah. Duit panggil riba lah tu. Duit riba dengan duit rasuah ni jangan guna untuk libatkan agama. Sebab ada orang politik dah, dia banyak dah dapat duit ni. Dah, jadi duit ramai banyak tu nak cuci diri dia sponsor pondok-pondok kat Siam tu ke. Kat Kemboja ke apa ke. Dia buat rumah, buat masjid kat taman dia. Nak cuci duit banyak ni lah. Kita bukan orang politik. Memang kita tak rasa apa. Kita duit habis banyak pun berjalan beli kereta tak. Mereka ni lebih lagi. Boleh beli rumah, beli orang boleh beli. Tak sama dengan kita. Level dia lain dah. Baik. Tutup cerita tu. Kemudian kita tengok Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Perjalanan situasi dan kondisi telah banyak berubah. Tetapi Abu Talib masih dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan orang musyrik terhadap saudara-saudaranya. Dia semak kembali. Ada dua peristiwa yang terjadi. Dia tengok balik ada dua yang telah terjadi. Orang musyrik pernah mengancamnya agar dia menghentikan anak saudaranya, yakni Nabi Muhammad. Kemudian berusaha menukarnya dengan Ammarah bin Al-Walid untuk dibunuh.
Tukar. Muhammad bagi ke orang kafir, Amarah bin Walid tukar jadi anak kepada Abu Talib. Abu Jahal pernah mendatangi anak saudaranya sambil membawa batu untuk ditimpakan kepadanya. Uqbah bin Abu Mu'ith pernah menjerat, senjahlah leher anak saudaranya dengan pakaian yang bermaksud membunuhnya. Dan Nabi duduk berjalan, dia ambil kain macam kain ridak, tapi kain kasar lah, tarik. Apa lagi? Dan lain-lainnya. Abu Talib mengingat kembali ke semua kejadian-kejadian itu. Dia boleh merasa ada bau busuk yang menyengat di dalam sanubarinya dan yakin bahawa orang musyrik hendak merosak perlindungannya. Dia merasa bahawa orang musyrikin Mekah akan merosakkan perlindungan yang dia beri kepada Nabi. Maknanya dia tak tahu dah, wadononya. Baik. Dengan maksud untuk menghabisi anak saudaranya, Hamzah atau Umar atau siapa saja tidak akan sanggup untuk menghalangi orang-orang musyrik yang ramai itu. Abu Talib merasa yakin hal itu, bahawa mereka akan sepakat untuk membunuh Rasulullah secara terang-terangan. Kesepakatan itu juga telah diisyaratkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am abramu amran fa inna mubrimun. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya, yakni jahat, maka sesungguhnya kami pun ada menetapkan juga pula. Az-Zukhruf 79. Lalu apa yang dikatakan Abu Talib? Dia berdiri di tengah anggota keluarganya dari Bani Hashim, Bani Muttalib dan Abdi Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi anak saudaranya. Dia pun panggil balik, berkumpul semua dia punya suku sakak dia lah, Bani Hashim, Bani Muttalib dan Abdi Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi anak saudaranya itu. Mana pupus pakat, pupus papat, apa lagi, pak saudara, tok saudara semua ni mari kumpul sekali. Mana keturunan kita semua ni minta supaya melindungi Nabi Muhammad ni. Ternyata mereka sanggup. Jadi ramai-ramai tu semua sanggup, yang kafir ataupun yang muslim. Sebab apa tadi? Sebab hubungan darah. Sebab hubungan persaudaraan darah tadi. Sebagai langkah menjaga kekerabatan. Ni orang panggil apa dia ni? Asabiyah lah ni. Asabiyah. Dia memisahkan diri dari mereka dan bergabung bersama orang Quraisy lainnya. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab saja yang tak sepakat. Dia ikut hak lain-lain. Baik. Kemudian kita tengok pemboikotan secara menyeluruh. Selama 4 pekan, tepatnya dalam jangka waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar yang berlaku yang besar di mata orang musyrik. Yang pertama, Hamzah masuk Islam. 4 pekan ni maknanya apa dia? 4 bulan ke 4 minggu? Sepekan. Sepekan ni seminggu, saya ingat saya. Sepekan seminggu kan. Mana sebulan lah. Baik. Mana yang pertama, Hamzah masuk Islam diikuti Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran mereka. Menolak tawaran tadilah, menjadi raja dan juga harta tadi. Dan kesepakatan bersama yang dijalin oleh Bani Muttalib dan Bani Hashim. Baik. Yang mana sama ada yang kafir ataupun muslim akan melindungi Rasulullah. Mana kesepakatan kaum khabar Nabi nak lindung Nabi. Maka orang musyrik merasa bingung, dan mereka memang layak untuk merasa bingung, macam putus asa. Mereka sedar jika darah Muhammad tumpah kerana perbuatan mereka, ulah ni perbuatan, maka Mekah pasti akan bergenang ataupun apa yang akan dibasahi dengan darah manusia, bahkan boleh membinasakan mereka semua. Maka akan ada peperangan yang besar di kota Mekah. Dan menyedari hal ini, mereka pun beralih kepada bentuk kezaliman yang lain, yang bukan pembunuhan tetapi dengan sasaran yang lebih kurang sama. Baik, kita tengok piagam kezaliman dan kesewenang-wenangan. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah, membuat kesepakatan bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib. Isinya larangan menikah,
larangan berjual beli, berkawan, berteman, berkumpul, jumpa lah ni. Apa lagi? Memasuki rumah, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Maknanya apa panggil ni? Pulau. Pemulauan. Ingat, saya ingat waktu belajar dulu tak? Waktu pemulauan ini memang tak ada benda nak makan. Memang makan rumput kering, bayangkan. Rumput tu kambing pun tak nak makan. Tapi sebab tak ada makan senang sangat, rumput pun jadi makanan. Biasa mereka bila hak kena pulau ni, sampai tak makan berhari-hari tu biasa, minum air saja. Ni kena pulau ni, maknanya orang tak nak berurus niaga dengan Bani Hashim. Tak nak berjumpa. Macam terkurung dalam kampung sendiri. Rumah pun tak ada. Tak ada, habis. Tak ada. Orang tak nak berniaga, tak ada. Baik. Itu saya ingatlah. Kita cuba baca balik. Baik. Tak ada, habis. Tak ada, memang tak ada. Baik, sambung balik. Untuk keperluan ini, air itu adalah, tapi maknanya air itu terhak orang tak nak berhubung. Maknanya curi-curi lah. Dalam tu memang curi-curi. Banyakkannya curi-curi. Biasa orang kafir kan dia tidur waktu malam kan, waktu maghrib isyak tu. Mungkin waktu tu lah curi-curi, bagi bekalan sikit banyak. Sebab macam mana pun mereka ada kawan lagi. Ada kawan yang bukan kabilah sama tapi rapat. Tak sanggup lah tengok kawan dia lapar, dia bagi juga. Itu inilah. Baik. Jadi untuk keperluan ini, setelah mereka berkumpul, mereka pun menulis atas satu lembar papan. Ada satu papan, mereka tulis perjanjian itu, piagam itu, berisi kesepakatan dan ketetapan untuk tidak menerima perjanjian dari Bani Hashim dan tidak perlu ambil peduli terhadap keadaan mereka sebelum mereka menyerahkan baginda, yakni Nabi, untuk dibunuh. Maknanya mereka buat satu piagam perjanjian, letak papan piagam tu macam satu papan ni lah, tulis besar-besar perjanjian apa dia, tak boleh berurus niaga, tak boleh nikah kahwin, tak boleh apa semua, tulis itu, gantung dekat Kaabah. Baik. Ibnu Qayyim berkata, ada yang berpendapat piagam itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada berpendapat daripada Nadir Al-Harith yang benar ianya adalah Baghid bin Hashim bin Amir bin Hashim. Rasulullah SAW berdoa untuk kemalangannya. Nabi berdoa untuk kecelakaan siapa ni? Baghid bin Amir bin Hashim, orang yang menulis tu. Baik. Berdoa untuk kemalangannya sehinggalah tangannya menjadi lumpuh. Sebab tangan tu yang menulis piagam tu. Piagam itu selesai dibuat, lalu digantung di tembok bahagian dalam Kaabah. Bani Hashim, Bani Muttalib bergabung menjadi satu. Yang mukmin ataupun kafir kecuali Abu Lahab, mereka mula isolation, dialihkan apa? Asingkan. Isolate tak? Kalau apa? Istilah kita itu apa nama? Pengasingan apa? Pengasingan tak istilah? Isolate. Yang COVID itu panggil apa? Ya, korang rumah panggil apa? Kuarantin tak? Atau kuarantin tak? Kuarantin tu sendiri. Ni bukan kuarantin dah ni. Pengasingan terus ni. Kuarantin ni kita sendiri dalam rumah, tak keluar tak? Baik. Ni besar lagi lah. Oleh di Syi'ib Abu Talib pada awal Muharram tahun ke-7 dari kenabian. Tahun ke-7 ni lah. 3 tahun lagi sebelum hijrah. Baik. 3 tahun kaum Abu Talib. 3 tahun kaum Abu Talib. Ya. Berhabis dah sikit lagi. Nak berhabisan ni je. Pemboikotan itu benar-benar ketat. Cadangan dan bahan makanan sudah habis. Sementara orang musyrik tidak membiarkan bahan makanan masuk ke dalam Mekah atau barang-barang yang hendak dijual, melainkan mereka akan borong habis semuanya. Jadi kalau ada apa panggil orang masuk bawa makanan, bawa barang, orang apa pedagang maka mereka akan borong habis, tak bagi masuk kampung Bani Hashim tadi. Baik. Sehingga keadaan Bani Hashim, Bani Muttalib benar-benar kelaparan, mengenaskan. Akhirnya mereka hanya boleh memakan daun-daun, daun-daun dan kulit
binatang. Tidak jarang terdengar suara wanita dan anak-anak merintih kelaparan dan dari kaum dan perkampungan Bani Abu Talib. Kalaupun ada bahan makanan yang masuk, maka ianya dilakukan sembunyi-sembunyi dan mereka tidak boleh keluar dari kawasan perkampungan untuk membeli segala keperluan kecuali pada bulan-bulan suci ataupun bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada 4 kan, bulan haram tu kan. Jadi bulan haram ini mereka orang kafir pun tahu. Mereka tidak berperang. Mereka angkat senjata. Nah, jadi pada waktu itulah kalau nak beli bahan makanan pun. Baik. Mereka boleh memberi bahan keperluan dari kafilah yang datang dari luar Mekah. Tetapi jika sudah jatuh ke tangan penduduk Mekah, maka harganya melambung tinggi. Boleh bulan haram tu, tapi mahal juga jadinya. Sehingga mereka tidak sanggup nak membelinya. Dia lah gula RM2.80. Nah, kena RM30. Kena 100 nak sekilo. Nah, berganda-ganda lah. Ni contoh. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibiknya. Nah, Khadijah, bibik ni mak saudara dia lah ni. Khadijah radhiyallahu anha. Namun Abu Jahal memergokinya, mengondelinya untuk mencegah. Memergok ni maknanya tahan tengah jalan. Abu Jahal tahan tengah jalan lah ni. Nak rampas. Lalu Abul Bakhtari datang untuk melerai antara keduanya sehingga hakim boleh membawa gandum itu dan diberikan kepada bibiknya, yakni mak saudara dia, Siti Khadijah. Sementara itu Abu Talib selalu khawatir terhadap keadaan Rasulullah. Jika semua orang sudah baring di tempat tidurnya, maka dia menyuruh beliau, yakni Nabi, untuk tidur di tempat tidurnya. Kalau orang dah tidur semua, maka Nabi kalau nak tidur, kena tidur dekat katil Abu Talib. Orang tak beranilah masuk situ. Macam penyamaran jugalah ni. Nabi kalau nak tidur, tidur kat katil Abu Talib. Jangan tidur katil sendiri. Jangan tidur kat rumah sendirilah. Baik. Sehingga dia boleh tahu kalau ada hendak menikam beliau ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jika semua orang sudah tidur, maka dia menyuruh salah seorang anak atau saudara kerabat dia untuk tidur bersama beliau, yakni Nabi, juga memerintahkan sebahagian di antara mereka untuk membawa serta tempat tidurnya. Kalau Nabi dah tidur, maknanya apa dia? Kena ada teman. Jangan Nabi tidur seorang-seorang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang Muslim tetap keluar pada musim haji untuk menyeru kepada Islam. Baik, ni pembatalan piagam. Ini kisah nak batal piagam ni menarik. Macam mana piagam itu terbatal. Ni 3 tahun 3 tahun pemboikotan ni 3 tahun. Ada kisah yang menarik bagaimana terbatalnya perjanjian golongan kafir ini. Allah tunjuk di situ. Satu perkara, satu persatu. Sebab orang ni, manusia ni, dia tidak akan sepakat dengan benda jahat. Dia tak boleh nak sepakat dengan benda zalim, dengan benda jahat. Pada awalnya terpaksa terima, tapi realiti hak dalam ni, walaupun dia kafir lagi, dia tak akan sepakat, dia tak boleh nak terima benda-benda yang kezaliman. Lepas ni kita akan sambung insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. 114 pembatalan piagam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.